Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada korang semua sebab korang semua selalu bagi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey korang, sekarang ni kita dah masuk episod ke-9, 10 dan 11. Kalau korang sudi untuk dengar episod ni, jom bersama dengan akak. Dari Huzdaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan kalian temukan suatu zaman di mana pada zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit daripada 3 perkara, iaitu wang dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani. Untuk episod sebelum ni, ada seseorang bagi salam. Kalau korang ingat, sekarang ni akak teruskan siapa yang bagi salam. Waalaikumsalam. Seman, jemputlah naik. Pelawa Pak Utih kepada 3 orang lelaki yang diketuai oleh Seman. Tak payah, ni aku datang nak tanya kau. Bila kau nak bayar hutang-hutang aku? Tanya Seman. Seman, kau tengoklah keadaan aku ni Seman. Macam mana aku nak bayar hutang kau? Kata Pak Utih. Oh, masa kau berhutang nak berjudi, tak ada pula kau fikir macam mana nak bayar. Sekarang baru kau nak fikir macam mana kau nak bayar. Salah seorang pengikut Seman tu, dia menyampuk. Pak Utih menunduk dekat situ. Kau bagilah aku masa sikit hari lagi. Hormatlah sikit pada tetamu aku ni, Seman. Aku rayu dekat kau. Kau bagi lagi aku masa. Seman, dia mendenus. Muka dia dipalingkan ke arah lain. Baiklah, disebabkan kau ada tetamu, aku bagi kau masa lagi seminggu, minggu depan. Kalau tak, lagi sebelah kaki kau, aku pula yang akan potong. Seman bagi amaran. Terima kasih Seman, kata Pak Utih. Mari balik. Seman pun, dia pun berlalulah pergi dengan geng-geng dia. Lepas Seman pergi, Pak Utih dia kelihatan moyok je. Masalah datang bertimpa-timpa. Akib dia mulalah jadi kesian bila dia tengok keadaan Pak Utih. Berapa Pak Utih hutang pada orang tu? Akib diberanikan diri dia untuk bertanya. RM20, Kip. Jawab Pak Utih ringkas je. Akib terdiam sekejap. Besar jumlah hutang tu. Kepala dia ligat, dia fikir macam mana dia nak bantu Pak Utih tu untuk selesaikan hutang tu. Dia dapat satu akal tau. Pak Utih, depan sana saya nampak banyak betul pokok kelapa. Siapa punya tu Pak Utih? Oh, itu memang aku tanam. Dah lama dah aku tak jengah pun, tak nengok pun. Semak pun dah tinggi dah dengan pokok kelapa tu, kenapa? Begini Pak Utih, saya tengok buah kelapa tu banyak betul. Apa kata kalau saya petikkan buah-buah tu, saya jual lah isi dia yang dah diparut pada orang-orang kampung. Cadang Akib macam tu lah. Aku tak boleh nak membantu kamu Akib, tapi kamu kalau nak tolong, aku akan bantu kamu memparutkan kelapanya, isinya tu buat keluar. Kata Pak Utih itu sambil senyum. Dekat rumah ni ada parut kelapa tak? Tanya Akib. Ada rasanya, tapi aku tak tahulah kat mana bekas isteri aku letak. Tak apalah, nantilah aku carikan. Yelah, saya pergi petik buah kelapa dulu Pak Utih. Pak Utih carikan parut dia. Kata Akib. Lepas tu dia bangun, dia keluarkan golok dia memang dah sentiasa ada dekat pinggang dia. Lepas tu bermulalah usaha Akib nak bantu Pak Utih selesaikan hutang dia. Keikhlasan yang terpamer di wajah Akib membuatkan Pak Utih tu rasa terharu. Disebabkan keikhlasan itulah, makanya usaha mereka dipermudahkan. Banyak buah kelapa yang dapat dipetik. Pokoknya seakan-akan tak berhenti mengeluarkan hasil. Itulah hasilnya dengan hati yang bersih.
Pada waktu petang, Akib dia petik buah kelapa. Waktu malam pula, mereka bertungkus lumus parutkan isi kelapa. Esok paginya, Akib dia jinjingkan kelapa parut yang dah siap berbungkus tu dalam bungkusan daun keladi. Lepas tu dia pusinglah kampung. Macam itulah dia setiap hari-hari macam itulah. Disebabkan ketampanan wajah Akib dengan mudah dia dapat jual ke semua kelapa parut yang dia bawa. Ada yang menunggu Akib setiap hari hanya untuk membeli kelapa parut daripada dia. Ketampanan wajah Akib ni jadi buah mulut penduduk kampung. Masa tu seminggu dah berlalu, Akib dia berjaya membantu Pak Utih untuk selesaikan semua hutang Pak Utih. Yang menakjubkan Pak Utih adalah kutipan jualan jauh lebih banyak daripada hutang yang ditanggung. Akib dia tak perlu pun bersusah payah nak menjaja lagi sebab pelanggan dia yang nakkan kelapa parut tu akan datang sendiri ke rumah Pak Utih. Senang je. Sejak kedatangan Akib jugalah, kepribadian Pak Utih dah berubah. Wajah Pak Utih tu dah terukir dengan senyuman. Kalau sebelum ni kelak sangat, tapi dah banyak senyum. Sebelum ni dia tak bersolat. Sekarang ni dia dah mula solat. Dah jadi macam kawan baik dia, teman dia. Tak solat tu dia dah rasa macam tak sedap hati. So dia memang sentiasa solat selepas tu. Semasa mereka berada di serambi rumah, Pak Utih dia bercakap lah dengan Akib. Akib, Pak Utih tak tahu macam mana Pak Utih nak ucapkan terima kasih kepada kamu. Kamu dah banyak ubah hidup Pak Utih. Terima kasih Akib, kata Pak Utih dia sambil senyum. Akib dia balas senyuman dan dia angguk. Sambil tu dia dengar kata-kata Pak Utih. Hati dia rasa puas. Kepuasan yang dia lakukan kepada Pak Utih, dia dapat bantu orang susah, tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tiba-tiba Pak Utih dia tergelak sendirian tau. Kenapa Pak Utih? Tanya Akib. Sebelum kamu datang aku hanya ingat nak mati je. Tapi lepas kamu hadir dekat rumah aku ni, aku rasa macam dah hidup 100 tahun. Bukan dah hidup 1 tahun, tapi aku rasa macam nak hidup 100 tahun lagi. Macam tu lah kan. Mereka berdua tu sama-sama tertawa. Sedang mereka berbual, ada suara perempuan bagi salam. Lepas tu perempuan tu cakap lah, Assalamualaikum. Pak Utih jawab, Waalaikumsalam. Pak Utih terperanjat sebab yang bagi salam tu adalah bekas isteri dia yang meninggalkan dia untuk ikut lelaki lain. Muka bekas isteri dia tu penuh dengan lebam. Seolahnya macam dipukul. Senah. Jemputlah naik. Lawa Pak Utih dengan hati yang terbuka. Mak Senah pun dia seperti tak percaya yang bekas suaminya akan menjemput dia naik. Abang kenalkan, ini Akib. Dia adalah kawan baik abang. Dia dah banyak bantu abang sepanjang ketiadaan Senah. Mak Senah dan Akib dia saling berbalas senyuman. Abang, saya minta... Belum sempat Mak Senah habiskan ayat, Pak Utih mencelah. Abang dah lama dah maafkan Senah. Abang juga minta maaf atas segala tingkah laku abang selama ni. Kalau Senah nak balik, abang akan berlapang hati terima Senah semula. Serta-merta air mata Mak Senah ni berjuraian. Dia terus capai tangan Pak Utih dan diciumkan tangan Pak Utih semau-mau dia. Pak Utih dia usap kepala Mak Senah dengan penuh kasih sayang masa tu. Alhamdulillah. Kata Akib. Kau memang membawa tuah Akib. Terima kasih. Pak Utih pun dia turut sama. Dia mengalirkan air mata. Tiba-tiba lelaki berteriak. Panggilkan Mak Senah. Senah! Oi Senah! Senah! Mana kau? Sidik naiklah. Pelawa Pak Utih. Mak Senah dia pun teruslah menyorok di belakang Pak Utih. Dia rasa sangat takut. Sidik ni merupakan lelaki yang dia ikut selepas dia tinggalkan Pak Utih. Tak payah Senah. Balik! Senah! Balik! Balik aku kata! Perintahnya dengan kasar. Tolong bang, saya tak nak balik. Dia pukul saya bang. Tolong saya. Rayu Mak Senah. Akib dibingkas bangun. Lepas tu dia duduk dekat tangga. Sambil tu dia menghadap Sidik. Pakcik, tak baik kita menghancurkan rumah tangga orang lain dan memukul isteri tu dayus. Mak Senah takkan pulang lagi ke rumah pakcik. Saya mohon pakcik supaya bertaubatlah. Kau ni siapa? Apa pasal masuk campur urusan aku?
Jerkah Sidik. Saya kawan kepada Pak Utih. Baliklah Pak Cik. Ceraikan Mak Senah supaya dia boleh balik semula kepada Pak Utih. Tolonglah ya Pak Cik. Pujuk Akib. Kurang ajar betul budak ni. Nah, Sidik dia menumbuk muka Akib. Akib hanya tersenyum walaupun bibir dia tu dah mengeluarkan darah, dah kena tumbuk kan. Pak Cik pukullah saya kalau itu dapat membuatkan Pak Cik rasa puas. Biar saya je yang terima segala pukulan Pak Cik. Ditadahnya muka dia. Bagai mengantuk disorongkan bantal, Sidik pun dia memaut Akib. Lepas tu Akib terjatuh dari tangga, dibantainya Akib sepuas-puas hati, disepak, ditumbuk, dipijak. Akib tu hanya menerima je tanpa tindak balas pun. Pak Utih yang tak terdaya tu dia hanya mampu tengok je Sidik tu pukulkan si Akib. Sidik, sudahlah tu Sidik, sudahlah. Sidik berhenti pukul. Nafas dia tercungap-cungap, dia letih dengan sendiri. Dah dipukul-pukul sendiri kau tercungap. Tiba-tiba Akib dia terus bangun, lalu dia berdiri dengan tegak di hadapan Sidik. Walaupun muka dan baju dia tu habis terpalit dengan darah, dia tetap menghadiahkan senyuman pada Sidik. Serta-merta Sidik tu jadi gerun. Siapa gerangan pemuda ni? Kenapa pelik benar cara dia? Kesemua persoalan bermain di fikiran Sidik. Pak Cik dah puas? Tanya Akib. Sidik dia menjadi semakin gemuruh. Dia seolah macam takut untuk merenung mata Akib. Senyum bukan sebarang senyum korang. Renungan mata Akib memang betul-betul akan menundukkan seseorang. Aku balik dulu lah. Kau jangan balik lagi Senah. Aku ceraikan kau dengan talak 1 dekat sini. Lepas tu Sidik dia berlalu pergi. Macam tu je. Akib dia terus naik semula ke rumah. Dia hanya biarkan je muka dia tu penuh dengan darah. Dibiarkan je, tak apa, it's okay. Kamu tak apa-apa Akib? Tanya Pak Utih. Tak ada apalah Pak Utih. Sikit je ni, bukan kuat sangat pun dipukul. Jawab Akib yang masih tak lekang dengan senyuman. Pak Utih dengan Mak Senah dia jadi sayu. Lepas tu dia orang rasakan bahawasanya Akib ni sangat mulia budi pekertinya, mulia hatinya. Dalam hati Pak Utih hanya satu saja ayat yang mampu Pak Utih luahkan. Terima kasih Akib. Terima kasih Akib. Serta merta air mata dia tu membasahi pipi dia. Tak terungkap. Kesedihan, rasa bangga dia, rasa terharu dia semua tak terungkap. Akib meneruskan cerita dia kepada Syuib. Selang beberapa minggu kemudian, saya pun beredar untuk balik ke gua bertemu guru saya. Saya rindu sangat dengan guru saya. Hakim bersama saya rindu sangat. Sejujurnya pada masa tu saya tak teringat pun tugas yang guru saya amanatkan dan untuk apa tugas tu diberi. Yang saya tahu, saya dah bantu seorang lelaki berkaki kudung yang dilanda masalah. Dan di akhir sebelum pemergian saya, anak-anak Pak Utih juga dah mula balik ke rumah, ke pangkuan keluarga. Mereka dah bersatu semula menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Saya rasa puas hati, saya rasa seronok dan tumpang gembira dengan apa yang saya lihat. Sesampai je saya di gua, saya tengok Hakim dah berada dekat gua. Dia dah sampai seminggu sebelum ketibaan saya. Saya disambut dengan senyuman dari mereka berdua. Sambungan di gua. Selamat pulang Akib, kata Tok Siluman Hitam sambil lemparkan senyuman. Dari perbaringan dia berusaha untuk bersandar di dinding gua untuk menyambut kepulangan Akib. Selepas berbual, bertanya khabar, mereka berdua diarahkan untuk berehat dan bersedia untuk menghadap Tok Siluman Hitam di waktu petang tu juga. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Waktu petang tu, kelihatan Hakim dengan Akib dia sedang berada di hadapan Tok Siluman Hitam yang sedang terbaring di perbaringan. Di hadapan mereka terdapat tempurung kelapa yang dah terisi dengan air berwarna hitam. aku mengucapkan tahniah kepada kamu berdua kerana telah berjaya melepasi ujian yang aku tugaskan. Mereka berdua memandang sesama sendiri, lepas tu saling senyumlah. Tapi hanya seorang sahaja dari kamu yang akan mewarisi jurus angin lintang.
Jurus ni merupakan jurus yang terkuat di dalam seni batin harimau tunggal yang menjadi senjata sulitku selama ni. Hakim, kamu telah diberi amanat untuk menyelesaikan masalah adik-beradik yang merupakan penjenayah yang sentiasa membawa onar kepada penduduk kampung. Kamu telah berjaya menumpaskan mereka walaupun kamu tak gunakan sebarang ilmu yang aku ajar. Tapi, kamu menggunakan keperkasaan asal kamu. Akib, kamu telah diberi amanat untuk menyelesaikan masalah seorang tua yang telah menghancurkan keluarganya kerana tabiat buruk dia. Kamu gunakan kasih sayang untuk bantu dia dan kamu berjaya mengubah pandangan masyarakat terhadap dia serta kamu satukan kembali keluarga dia. Jujur aku bangga dengan kamu berdua. Kedua-dua berjaya melepasi ujian, tapi ilmu yang kamu bakal warisi akan memilih tuan yang serasi dengannya. Justru tu di hadapan kamu ada tempurung yang dah diisi dengan air intipati jurusku. Minum air itu, kamu akan tahu siapa yang dipilih. Mereka berdua lantas meneguk air hitam yang dihidang di hadapan mereka. Serta mereka menggelupur kepanasan. Tok siluman hitam membiarkan je anak-anak murid dia tu menggelupur. Lepas tu mereka kembali macam biasa. Kedua mereka ni duduk kembali sambil memandang telapak tangan mereka yang masih menggigil-gigil. Hakim, buka ke kuda dan halakan buku 5 kamu ke arah batu besar tu. Pusatkan pernafasan kamu, lepaskan nafas dengan sekali hembus. Jika jurus tu memilih kamu, batu tu akan pecah dengan sendirinya. Hakim dia bingkas bangun, lepas tu dia ikut apa yang Tok Guru dia suruh. Dia hadap ke arah sebuah batu besar yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari tempat dia berdiri. Dia ikut segala panduan yang diberikan sambil dia berteriak, "Ha!" Tapi batu tu tak pecah pun korang. Walau sikit tak pecah. Dia cuba lagi berkali-kali. Ha! Tak pecah juga. Sama, gagal. Dia terduduk kembali kat tempat duduk dia dengan wajah yang penuh kecewa. Akib bingkas bangun. Dia minta dihormat. Lepas tu, dia lakukan perkara yang sama. Akib pun sama, gagal. Sama macam abang dia. Sama juga, tetap gagal. Akib, pusatkan betul-betul nafas kamu. Aku dapat rasakan cara kamu tu salah, kata Tok Guru dia. Akib ditutupkan mata dia. Dia memang agak kurang mahir, tak macam abang dia. Ditarik nafas sedalam-dalamnya. Dia teringatkan wajah Pak Utih dan segala kenangan yang dilalui bersama Pak Utih. Dia tersenyum sendirian. Dibukakan mata dia perlahan. Lepas tu dia lepaskan nafas sekuat hati. Berderai batu besar tu dengan satu letupan yang kuat. Akib senyum kepuasan. Dia pandang ke arah abang dia dengan harapan abangnya tu akan bangga dengan apa yang dia buat. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, Hakim dia bingkas bangun. Dia tinggalkan mereka berdua dekat situ. Abang nak ke mana tu? Abang nak ke mana tu? Biarkan dia, kata Tok Siluman Hitam. Ringkas je. Akib yang lurus, dia dalam keadaan kebingungan pada waktu tu. Hakim, korang kalau nak tahu, dia pergi menyendiri dekat atas sebuah batu besar. Dia tak puas hati dengan apa yang berlaku. Dia bermonolog sendirian. Aku lebih gagah setiap jurus yang dia ajar. Aku lebih cemerlang menguasainya. Kenapa pula si lembik tu yang dipilih? Aku takkan puas hati. Tiba-tiba ada satu suara berbisik memanggil dia. Hakim. Dia memandang ke kiri, dia pandang ke kanan. Tak ada siapa pun yang berada kat situ. Hakim. Sekali lagi dia dipanggil. Kali ni ada seorang lelaki tua berbaju hitam berada di sisi batu tempat dia duduk. Dia bingkas bangun, lepas tu dia berdiri betul-betul dekat depan lelaki tua tu. Tok, apa Tok buat dekat sini? Hakim dia tengok lelaki tua tu memang mirip betul dengan wajah Tok Siluman Hitam.
Aku bukan Tok Siluman Hitam. Aku Tok Nibong Tunggal. Tok Nibong Tunggal? Tok, apa salah saya? Salah ke saya dipilih memiliki jurus Tok tu? Tanya Akib yang duduk di sisi perbaringan Tok Siluman Hitam. Tok Siluman Hitam dia senyum. Lepas tu dia bangkit, dia bersandar dekat dinding gua sambil batuk. Bukan salah kamu jurus tu memilih kamu. Sesungguhnya perkara ni telah aku jangka dari awal lagi. Sejak aku mengenali kamu dan Hakim. Jelas Tok Siluman Hitam. Tapi Tok, saya bukanlah murid Tok yang kuat. Murid yang gagah, berbakat macam abang saya. Kenapa saya pula yang Tok pilih? Bidas Akib kepada Tok dia tu, Tok guru dia tu. Tok Siluman Hitam dia tegakkan badan dia. Lepas tu dia menekap telapak tangan dia ke dada Akib. Kamu mempunyai kekuatan di sini, Akib. Di sini. Kamu mempunyai kekuatan di sini, di hati kamu. Entah bagaimana kelurusan hati kamu membuatkan kamu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Kamu sahaja yang tak sedar semua tu. Kekuatan secara luaran tak penting. Kalau di sini tak kuat. Akib dia letakkan tangan dia ke dada. Saya tak faham Tok. Tok Siluman Hitam tersenyum. Aku telah memberi kamu berdua satu ujian sebelum kuberikan jurusan terakhirku. Hakim berjaya tumpaskan mereka. Tapi dia menggunakan kekerasan. Kesemua adik-beradik tu dia dah bunuh. Ya, jika difikirkan semula, adik-beradik tu memang patut dibunuh. Sebab mereka tu penjenayah. Mereka buat bukan jenayah kecil, jenayah besar. Tapi ini adalah ujian. Setiap ujian yang berat mempunyai maksud tersirat yang terselindung di sebalik yang tersirat. Akib dia lagilah bingung. Dia garuk-garukkan kepala dia. Lagilah dia tak faham. Dah bersirat-sirat dah pula Tok dia ni. Tok, saya tak faham. Dia senyum. Sambil senyum. Tapi dia menekan. Saya tak faham. Tok Siluman Hitam dia ketawa kecil. Dia memang faham betul dengan anak murid dia tu memang lurus. Memang jujur budaknya. Aku tugaskan kamu untuk bantu seorang tua berkaki kudung yang mempunyai banyak musuh dan seteru. Malah orang kampung pun benci dengan orang tua tu. Kamu berjaya ubah dia hanya dengan menggunakan kebaikan hati kamu. Kamu tak perasan. Malah semua orang dekat sekeliling dia dah berubah. Kamulah dengan izin Allah yang menyatukan semula keluarganya tu. Tak ada satu jiwa pun yang terkorban kat situ di tangan kamu. Yang paling aku kagum sangat tu, kamu sanggup biarkan diri kamu dipukul sebagai ganti untuk satukan orang lain. Hebat pengorbanan kamu tu, Akib. Maka tak heranlah kamu dipilih. Jelas Tok Siluman Hitam sampai dia tersenyum. Akib anggukkan kepala dia. Dia dah mula faham. Jurus tu memilih intipati dalaman seseorang berbanding luaran. Dia bersyukur sebab telah semula jadi. Dilahirkan macam tu. Dia memang jenis jiwa yang baik. Jadi dia tak perlu untuk membuat pilihan. Sebab itulah sifat peribadi dia yang sebenarnya. Tiba-tiba dia tersentak. Macam mana Tok boleh tahu apa yang saya buat? Tanya Akib. Kamu ni. Aku ada ramai pengikut, Akib. Cuma kamu je yang tak nampak pengikut aku. Mereka ada dekat sekeliling kamu ni sekarang ni, mereka ada. Kamu pun tahu. Akib angguk, dia faham. Tok gurunya tu mengarahkan pengikutnya tu mengikuti mereka sepanjang mereka melaksanakan ujian. Dan dia juga tahu bukan mereka berdua je yang menjadi murid guru dia. Malah ada juga murid guru dia yang tak dapat nak dilihat oleh mata kasar. Belajar bersama dengan mereka selama hari tu. Selama hari ni lebih kurang lah. Alhamdulillah Tok.
Sekarang saya dah faham ke semuanya? Kata Akib sambil dia tersenyum. Aku ada satu cerita yang perlu aku ceritakan pada kamu. Ini adalah mustahak. Memandangkan kamu dah mewarisi jurus terakhirku. Kata Tok Siluman Hitam. Akak sambung balik semula story Pat Hakim dengan Tok yang seorang lagi. Kenapa muka Tok sama dengan Tok Siluman Hitam? Tanya Hakim. Hehehe. Dia tak pernah bercerita kamu perihal aku. Hakim digeleng-gelengkan kepala. Sudah ku jangka. Jika kamu mahu tahu, aku ni adalah gurumu dan gurumu adalah aku. Hakim dia jadi bingung tau. Apa benda lah guru-guru ni semua ni? Ya Hakim, aku berasal dari jiwa gurumu. Dahulu kami adalah satu. Pada satu hari, guru kamu kononnya dah insaf dan dia nak keluarkan aku dari jiwa dia. Percayalah, nama Tok Siluman Hitam hanya hadir selepas aku dihasingkan dari diri dia. Jadi maksud Tok, nama Nibong Tunggal adalah nama asal Tok Siluman Hitam. Begitu? Tanya Hakim. Tok Nibong Tunggal tu diangguk. Itulah karakter sebenar Tok Guru dia yang asal. Kalau betul lah Tok dengan guru saya ni satu, kenapa dia perlu keluarkan Tok dari jiwa dia? Tok Nibong Tunggal dia buat muka sayu. Dulu kami tak seperti apa yang kamu lihat sekarang ni. Kami adalah pendekar yang amat disegani. Kemegahan kami hingga disegani oleh Raja dan British. Kami ibarat pertahanan hadapan kepada mereka. Setiap tugas yang diberi kepada kami adalah tugas yang diberikan secara langsung oleh Raja sendiri. Tugas kami membunuh musuh. Tak kiralah siapa. Kalau ada cubaan untuk menjatuhkan Raja, kami akan dihantar untuk membunuhnya. Hakim dia mencelah. Nanti Tok. Cerita Tok ni saya tak pernah dengar pun. Hehehe. Tahukah kamu bahawa umur kami sebenarnya dah menjangkau 125 tahun? Hakim dia geleng-gelengkan kepala dia. Apa yang aku cerita ni berlaku sebelum kamu dilahirkan ke dunia, Hakim. Guru kamu tu dah asingkan diri dia ke gua ni selama lebih 50 tahun. Aku yakin kamu takkan tahu semua tu. Hakim dia anggukkan kepala tanda disetujui. Jadi, aku pula nak tanya kepada kamu, salahkah kami jika kami membunuh musuh? Tak salah. Jawab Hakim. Tok Nibong Tunggal dia meneruskan cerita dia. Sebelum gurumu mencapai tahap tertinggi seni batin harimau tunggal, kami juga seperti kamu gagal untuk dipilih. Tapi guru kami, Tok Siluman Agung, tetap nak kami mewarisinya, memandangkan hanya kami je waris tunggal yang ada. Dekat sinilah puncanya aku dikeluarkan. Sebanyak 3 kali kami dihantar untuk ujian, tapi kami gagal. Hinggalah kami dihantar ke ujian yang ketiga. Ujian ni dah mengubah pendirian gurumu di mana kami telah membunuh seorang pembunuh yang kebetulan adalah seorang remaja yang hilang akal sebab digila. Malah kami sendiri tak tahu dia adalah remaja sehinggalah dia dibunuh. Dah bunuh barulah kami tengok-tengok memang dia remaja. Sejak dari itu, jiwa gurumu dah berubah. Dia merasakan membunuh remaja tu adalah satu kesilapan yang besar untuk dia. Aku selalu membantah keputusan dia. Pada aku, tak ada salahnya pun kalau bunuh atas sebab yang betul. Sekali lagi aku nak bertanya kepada kamu, salahkah kami bunuh musuh? Tanya Tok Nibong Tunggal. Hakim gelengkan kepala. Jadi Tok tak pernah cuba nak balas dendam? Tanya Hakim. Tok Nibong Tumbal. Tok Nibong Tunggal dia pandang wajah Hakim, lepas tu dia tersenyum. Aku bukanlah manusia, Hakim. Aku hanyalah jiwa yang asalnya dari manusia. Aku tak mempunyai kekuatan tu sekarang.
Lagipun, aku tak boleh membunuh diri aku sendiri dan dia pun tak boleh berbuat macam tu. Sebab itulah aku masih di sini. Aku tetap menanti saat yang sesuai untuk aku hidup seperti manusia. Aku nak jadi manusia kembali. Tok nak bersatu dengan Tok Siluman Hitam ke? Tapi dia tengah sakit sekarang. Hakim dia nak dapatkan kepastian. Tak perlu, Hakim. Kan aku ada kamu. Kamu tak nak ke ilmu kebatinan kita bergabung menjadi satu? Kita mampu menjadi orang yang paling berpengaruh yang ditakuti oleh sesiapa saja. Hakim dia terdiam sekejap. Seperkara yang kamu perlu tahu, ada satu lagi ilmu yang merupakan ilmu rahsia yang telah dibuang oleh gurumu semasa mengeluarkan aku. Ilmu rahsia? Tanya Hakim. Tok ni bun tunggal dia. Ilmu apa tu, Tok? Hakim dia menyatakan minat dia untuk ketahui dengan lebih mendalam. Ilmu apa tu? Ilmu pesaka nandong. Ini adalah ilmu maut yang ditugaskan oleh kami sejak sekian lama. Ini setanding dengan ilmu batin harimau tunggal yang kamu amalkan sekarang. Tapi ilmu ni mempunyai syarat yang amat berat. Adakah kamu berminat? Hakim dia terdiam. Dalam fikiran dia, dia memikirkan sesuatu. Kalau aku ambil ilmu ni, bermakna aku lebih berkuasa dari Akib. Malah lebih berkuasa dari guru aku sendiri. Kata dia dalam hati, dah datang dah. Dia punya setan tu dah mula datang dah. Maka syaitan pun mula menghasut secara halus. Disebabkan kemaruk untuk menjadi lebih gagah, Hakim tak sedar dia bakal diperdaya. Nafsu dia nak kuasai kekuatan tu mula menguasai diri dia. Akal dia jadi cetek, pertimbangan dia jadi goyah. Baiklah, Tok, apa syaratnya? Tanya Hakim. Tok Nibong Tunggal dia senyum kegembiraan. Puas hati aku. Pertama-tama sekali, kamu perlu menyerap aku masuk ke dalam tubuh kamu. Minum air ni, maka kita akan menjadi satu. Tok Nibong Tunggal dihulurkan tempurung yang berisi air berwarna merah. Entah dari mana dia dapat pun memang tak tahulah. Hakim dia menyambut tanpa berfikir panjang. Dia terus tegukkan air tu. Akib dia bersama dengan Tok Guru dia terdiam bila dia mendengar kisah Tok Siluman Hitam tu. Walaupun ada merasa tak puas hati sebab Tok Guru tu rahsiakan perkara tersebut sekian lama, tapi dia faham kenapa Tok Guru dia tu berbuat macam tu. Akib, aku dapat rasakan jiwa gelap aku dah berjaya menghasut Hakim. Kamu mesti berhati-hati. Kalau Hakim berjaya mencapai syarat terakhir, agak sukarlah untuk kamu nak kalahkan dia. Tapi masih ada cara dan itulah jalan terakhir bagi kamu. Jelas Tok Siluman Hitam. Bagaimana caranya, Tok? Yang ada sini, aku bisikkan ke telinga kamu. Kata Tok Siluman Hitam. Lepas tu dia rapatkan diri dia ke telinga Akib. Sesudah tu Tok Guru dia terus terbatuk-batuk. Lepas tu semakin teruk dia batuk sampai dia tak boleh nak imbangkan diri dia. Keadaan tu menyebabkan Akib ni dia rasa bertambah bimbang. Tok, rehat dulu, Tok. Rehat. Jangan terlalu maksa diri. Pinta Akib. Tak, Akib. Tak. Dengar sini. Amanat terakhir aku. Kamu perlu akhiri permasalahan ni. Aku tak boleh nak hapuskan jiwa aku. Tapi kamu boleh. Kamu boleh bantu aku. Sepatutnya jiwa aku akan mati bersama dengan aku kalau aku mati. Itulah perancangan aku. Tapi disebabkan dia dah berjaya hasut Hakim sebelum aku mati, dia akan kekal berada bersama dengan abang kamu walaupun aku dah tak ada. Semua ni dah ditakdirkan ke atas kamu. Tok Siluman Hitam dia batuk terbahak-bahak sebelum dia nak sambung lagi amanat dia. Kamu pergi ke sebuah rumah di kampung Kak Lumpang. Rumah tu mempunyai sepohon kelapa kuning betul-betul dekat depan rumah, dekat serambi rumah tu. Rumah tu dihuni oleh sepasang suami isteri yang mempunyai pasangan kembar seiras. Kamu pergilah. Kamu pergi ke situ sebab
Anak mereka lah kunci pengakhiran syarat-syarat. Berjanjilah pada aku, Akib. Janjilah pada aku. Saya janji, Tok. Kata Akib ringkas. Tak semena-mena Tok Siluman Hitam yang sedang duduk di samping Akib terlentang. Tok! Berehat, Tok! Kata Akib yang merasa cemas. Tak, Akib. Masa aku dah sampai. Amanat telah kuturunkan. Tugasan aku telah berakhir. Dia pun terus batuk semua. Tok Siluman Hitam menekap telapak tangan dia dekat dada Akib. Jaga hati kamu. Hati kamu adalah kunci kepada kesucian pendirian kamu. Ingat pesan aku, Akib. Akib dia angguk. Air mata dia mulalah berjuraian. Tak dapat dibendung dah. Dia tersedu sedan macam bayi yang dahagakan susu. Macam tu lah kat situ. Lepas tu, Tok Siluman Hitam pun dia hembuskan nafas yang terakhir. Tangan yang ditekupkan pada dada Akib jatuh terkulai dekat perbaringan dia. Akib dia tundukkan kepala dia. Dia cuba tahan kesedihan, tapi seolah-olah macam dia memang tak tertahan kesedihan dia. Jiwa dia meruntun, dia menangis sepuasnya. Akib akan ingat pesanan Tok. Terima kasih untuk segalanya, Tok. Halalkan makan minum dan ilmu yang diturunkan kepada saya, Tok. Sambung cerita dekat rumah Syuib. Abang saya hilang entah ke mana. Dia langsung tak kelihatan sejak kematian Tok Siluman Tunggal. Saya uruskan sendiri jenazah Tok Guru saya pada malam tu juga. Ditakdirkan Tuhan, semua pengikut Tok Guru saya yang tak boleh saya nak tengok menjelmakan diri mereka untuk bantu saya. Sepanjang saya berada dekat situ, itulah kali pertama saya dapat melihat mereka depan mata kepala saya sendiri. Ya ke? Macam mana rupa mereka, Akib? Tanya Syuib. Wajah mereka tak jelas kelihatan sebab seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya. Tapi pemakaian mereka ni bermakai jubah serba putih dan mereka juga berserban. Suasana ketika tu sangat sedih. Bukan hanya saya sahaja, tapi pengikut gaib guru saya semua turut menangisi pemergian dia. Ketika nak membaringkan jenazah guru saya di liang lahat, Hakim muncul. Babak di liang lahat. Hakim dia buat bunyi berdecik. Bunyi macam nak panggil kucing. Kasihan. Akib berdiri, dia tengok Hakim tu sedang menyangkung dekat tepi liang lahat. Mengangkung, lebih kurang macam tu lah. Abang, Tok dah tak ada. Abang pergi ke mana? Mari tolong saya, bang. Akib dia pelawa Hakim, dia nak kebumikan guru mereka ni buat kali yang terakhir. Buatlah sendiri, kata Hakim. Hakim tak dapat nak tengok pengikut gaib guru dia. Dia tak perasan pun semua pengikut gaib Tok Siluman Hitam memang memandang ke arah wajah dia dengan penuh kebencian. Kenapa cakap macam tu, bang? Kau dan aku, kita kan sama-sama menuntut ilmu dengan Tok. Aku tak tahulah macam mana lagi nak pujuk kau. Siapa yang ada dengan kau, bang? Tok Nibung Tunggal bersuara dan menghasut Hakim dari dalam. Jangan mudah terpengaruh padanya. Ikut cakap aku. Kalau kau nakkan apa yang kau idamkan, biar aku yang bercakap. Tiba-tiba suara Hakim berubah menjadi seperti Tok Siluman Hitam, cuma ia lebih garau dan lebih kasar. Macam tu. Ayam nak ajar itik berenang. Hakim telah memilih jalannya sendiri. Akib tak menghiraukan apa yang dikatakan kepada dia. Abang, aku tahu kau masih ada kat situ. Jangan terpedaya dengan janji manis Tok Nibung Tunggal tu. Kau salah kalau kau hanya mendengar cerita dari sebelah pihak je, bang. Okey, Akib. Dah terlambat. Kau teruskan kebumikan si tua tu. Kami ada kerja nak diselesaikan. Kalau kau mampu, halanglah kami. Serta-merta Hakim dihilang dari pandangan. Abang! Pekik Hakim. Salah seorang pengikut gaib guru yang tu angkat tangan, dia mengarahkan Akib supaya berhenti menjerit.
dan meneruskan untuk kebumikan arwah Tok Guru dia. Macam itulah kisahnya bang. Saya dah sampai kat sini sebenarnya sebelum kejadian pembunuhan pertama. Sejurus lepas saya uruskan jenazah arwah Tok Guru saya terus mulakan perjalanan, saya jejakkan kaki dia dan mencari rumah yang dimaksudkan oleh arwah Tok Guru saya. Sebab itulah anak-anak abang masih selamat hingga sekarang. Jelas Akib dia mengakhiri cerita dia semua. Inilah rumah yang saya patut tuju, rumah abang. Boleh abang bertanya? Tanya Syuib. Akib dianggap lemah. Apa syarat-syarat yang hakim perlu buat sekarang ni? Adakah membunuh itu satu daripadanya? Ataupun lebih teruk dari itu? Dia perlu membunuh 15 orang anak dara sunti. Mereka perlukan darah anak dara sunti yang keluar dari faraj, dan darah tu bukanlah darah dari dara mangsa. Darah tu perlu dicalik menggunakan jari hantu lalu disapu ke lelangit dia. Jelas Akib. Syuib dengan Saleha dia menelan air liur dia ke gerunan. Takutnya saya bang, Saleha dia goyang-goyangkan paha suami dia. Membunuh hanya untuk secalit darah. Kenapa perlu buat macam tu? Tanya Syuib. Saleha yang kerisauan dia mulalah merangkul kedua-dua anak dia dalam keadaan risau. Akib dia menunduk. Apa yang diceritakan kepada hakim bukanlah semua perkara. Dia tak sedar bahawa dia telah terpedaya. Apa yang diceritakan kepada dia adalah ilmu yang bakal digabung menjadi satu. Dalam erti kata lain, jiwa Tok Nibong tunggal bersama ilmu yang dia ada tu akan bersatu menjadi jiwa dia. Tapi apa yang dia tak tahu adalah lebih ramai mangsa dibunuh, dia akan mula kehilangan kuasa. Jiwa dia tu bakal dirantai dan digantikan oleh jiwa Tok Nibong tunggal. Pendek kata, abang saya bakal mati sebelum masanya. Dia akan menjadi hamba abdi kepada dirinya sendiri. Jelas Akib. Akib dia mencapai cawan dekat depan dia, lepas tu dia tegukkan air dalam cawan tu. Saya tak berpeluang untuk menyedarkan dia sebab jiwa Tok Nibong tunggal dah berada bersama dengan dia, menghasut dari dalam. Tapi saya tahu macam mana nak selamatkan abang saya. Syuib dan Saleha dia angguk-angguk faham. Barulah mereka tahu kedudukan yang sebenar. Akib, abang bukan nak mengapi-apikan, tapi abang kamu tu dah bunuh ramai anak dara sunti yang tak berdosa. Sebagai adik, tak ada ke kamu rasa bertanggungjawab untuk bunuh abang kamu? Hanya kamu sahaja sekarang ni yang mampu menolong penduduk kampung sini. Cadang Syuib. Akib dia geleng-gelengkan kepala dia berkali-kali. Tidak bang, abang saya tak macam tu. Berilah saya peluang untuk selamatkan dia bang. Hanya dialah saja keluarga yang saya ada. Saya merayu kepada abang, buat masa ni abang, saya masih lagi berkuasa ke atas diri dia. Semakin ramai yang telah dia bunuh, kuasa Tok Nibong tunggal akan bertambah kuat dan abang saya akan hilang kawalan. Keadaan akan menjadi bertambah sulit. Kita dah kesuntukan masa sebenarnya. Syuib dengan Saleha dia diamkan diri dia. Kamu katakan anak-anak kami ni adalah kunci kepada penyelesaian masalah ni. Apa maksud kamu? Tanya Saleha. Akib dianggukkan kepala dia. Ya bang, betul. Salah satu syarat paling utama adalah membunuh sepasang kembas iras. Tapi bukanlah syarat tu meletakkan anak-anak abang dan kakak sebagai yang terakhir. Dia boleh membunuh mereka bila-bila masa yang dirasakan perlu sepanjang tempoh dia tu nak memenuhi syarat. Jawab Akib. Kenapa anak-anak kami? Banyak lagi kan anak-anak kembar yang ada dekat merata-rata. Tak semestinya dekat sini. Kenapa pula anak kami? Bidas Saleha. Akib dia diam juga. Macam manalah dia nak terangkan? Kerana si kembar ni dilahirkan di kala bulan penuh. Mereka ni mempunyai dua tanda lahir yang sama di bahagian belakang badannya
yang berbentuk bulat seperti bulan. Betul tak bang? Sueb dengan Salihah tersentak, terkejut. Macam mana kamu tahu? Tanya Sueb. Kami adalah pengamal ilmu kebatinan bang. Mengesan perkara yang macam ni adalah kebiasaan bagi kami. Jelas Akib. Apa sekarang ni kita nak buat Akib? Tanya Sueb. Sebab itulah saya perlu sentiasa ada dekat sini untuk jaga kedua-dua kembar abang tu. Tapi itulah saya tak tahulah macam mana nak dikatakan. Sebab saya yakin dia pasti akan datang kemari. Tapi dalam masa yang sama saya terpaksa juga jejakkan abang saya tu supaya orang lain tak jadi mangsa. Dari perkiraan semenjak saya menyelinap dekat sini, selepas ditolak, mereka yang dah dibunuh di kampung ni mempunyai 48 orang lagi anak Darussuti yang berada dalam bahaya. Dan mangsa hakim boleh jadi sesiapa sahaja dari 48 orang tu. Ditambah dengan pembunuhan hanya akan dilakukan pada waktu malam dan maghrib. Itulah yang menambahkan lagi kerumitan kerja saya sekarang ni bang. Kata Akib. Bilangan tu dah termasuk kembar abang ni ke? Tanya Salihah. Akib diangguk. Ya kak. Tiba-tiba Akib terbatuk-batuk dengan kuat. Tak semena-mena. Masa tu terkeluar darah tau yang banyak dekat perut dia. Kamu ni kenapa Akib? Akib dia tekapkan perut dia. Lepas tu muka dia berkerut tahan sakit. Sakit amat sangat. Tempoh hari saya berjaya jejak langkah hakim semasa dia nak melakukan pembunuhan. Kami bertempur di atas dahan pokok, tapi saya tumpas, saya jatuh ke tanah. Keris saya yang saya gunakan untuk lawan tu dah digunakan untuk tikam diri saya. Saya cuba untuk halangnya, tapi saya diserang oleh penduduk kampung. Jadi saya melarikan diri sebab saya tak mahu cederakan sesiapa pun. Malam tu saya gagal nak menghalangnya untuk membunuh. Walaupun waktu itulah peluang terbaik yang saya ada setakat tu. Akib dia sambil tu dia menumuk-numuk lantai, dia geram. Sueb tersentak. Oh, kamulah yang jatuh dari pokok tempoh hari? Tanya Sueb. Ya bang, saya lah tu yang muncul setiap kali majlis pengkebumian, yang lemparkan bunga kemboja dekat halaman rumah sebagai tanda takziah. Itu saya lah tu bang. Sueb dia tepuk dahi. Alamak. Masya Allah. Mati-mati orang kampung ingat kamulah pembunuh tu. Kenapa kamu pakai baju hitam juga? Abang jangan salah sangka. Kami memang memakai persalinan perang yang sama sebab kami ni kan seguru. Sueb dengan Salihah dia melopong. Sebab dia baru tersedar selama ni anggapan mereka ni terhadap Akib ni salah. Disangka ke Akib ni orang yang sama yang membunuh. Jadi mana keris kamu? Bukan ke ada ilmu kebal? Ada pada abang saya lah bang. Saya kebal, betul. Ya, saya memang kebal. Tapi abang saya ni ada cara untuk menembusi kekebalan saya. Sebab dia pun mempunyai kelemahan yang sama. Jelas Akib. Habis tu kamu tak bersenjata? Tanya Sueb kembali. Tak apa bang, keris tu cuma bekalan je. Tak semestinya perlu menggunakan keris. Oh, mari sini aku tengokkan luka kamu. Kena rawat tu, kata Sueb. Terima kasih bang. Dalam punjuk tu ada sikit ubat. Abang gunalah ubat tu. Saya pukau seorang penduduk kampung ni untuk bantu saya cari ubat-ubat dalam hutan, kata Akib sambil dihulurkan punjuk kain yang ada bersama dia. Sekali lagi, Sueb menepuk dahi dia. Lah, kamu juga ke yang pukaukan si Rashid tu? Tanya Sueb sambil ketawa. Lurus betul si Akib ni, kata dia dalam hati. Ya bang, saya terpaksa sebab saya perlu bersembunyi. Aduh sakitnya. Tiba-tiba Akib tu haya dalam keadaan dia yang sedang duduk bersila. Dia terlentang ke belakang. Ke belakang. Akib, bangun Akib. Sueb dia tepuk-tepukkan pipi Akib. Bangun Akib. Sueb dia selakkan baju Akib. Adalah luka yang memang dah berdarah tu. Dia sebenarnya luka tu berdarah semula. Jadi Sueb dibalutnya dengan dekat bahagian berdarah tu, bahagian perut tu kan.
Dia dah banyak tumpah darah ni, Saleha. Awak tolong jerangkan air arah Sueb. Lepas tu Saleha dibingkas bangun bersama-sama dengan anak kembar dia tu menuju ke arah dapur. Lepas tu masa isteri tu pergi ke dapur, Sueb dia renung lah wajah Akib yang tengah pingsan. Aku kena buat sesuatu. Mesti ada sesuatu yang aku boleh bantu, kata diri dia lah. Okay, selesai untuk rumah Sueb. Sekarang ni kita pergi pula pada part Hakim. Pada waktu tu hari dah pun masuk ke senja. Hakim ni dia yang berbaju sama juga macam Akib, berbaju hitam, sedang bertenggek di atas sebatang pokok jejawi. Dahan pokok. Tak jauh je pokok tu daripada rumah Pak Ahmad. Dia menunggu masa sebenarnya nak bertindak. Malam ni kita pergi ke rumah tu. Kita kena lebih berhati-hati kali ni. Adik kamu banyak menyusahkan kita, kata Tok Nibong Tunggal dari dalam. Serta-merta keadaan berubah jadi gelap. Hakim masa dia tengah duduk bersila dekat hadapan Tok Nibong Tunggal di alam minda tu, dia separuh sedar. Hakim, perkara ni dah jadi sulit. Kamu tak membunuh adik kamu semasa mendapat peluang. Bentak Tok Nibong Tunggal dengan muka yang marah. Dia adik saya, Tok. Tergamak Tok nak suruh saya bunuh adik saya sendiri. Macam mana susah pun saya mewarisi ilmu Tok. Saya tak akan bunuh adik saya, Tok. Hakim dia membentak kembali. Tok tak perlu risau. Dia dalam keadaan tak berdaya sekarang. Saya dah lemahkan tenaga dia buat sementara untuk mudahkan kerja kita. Jawab Hakim lagi. Tok Nibong Tunggal dia mengorak senyuman kembali. Lepas tu dia cuba pujuk Hakim untuk tenangkan keadaan. Baiklah, aku hormati pendirian Hakim. Janganlah kamu marah pada aku. Kita akan bersama-sama berusaha untuk menjayakan perancangan kita. Hakim diangguk-angguk dengan muka yang tegas. Tok Nibong Tunggal mengalah. Buat masa ni, dia menyeringai dengan perangai dia tu. Dia simpan perancangan dia seperti menarik rambut dalam tepung. Dia tak nak kantoi. Dia perlu bersabar. Masanya akan tiba. Ya, masanya akan tiba. Dia akan hidup seperti manusia semula. Selesai sahaja gabungan episod-episod untuk kali ni. Kalau korang berminat lagi untuk episod yang seterusnya, korang boleh stay tune bersama dengan Akak. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok jangan ikut. Terutamanya perangai Tok Nibong tu, jangan diikutkan. Okey, korang sekian sahaja daripada Akak. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.